Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Untuk jam ini kami bawakan kupasan keputusan pilihan raya umum Thailand dan apa senario yang boleh kita jangkakan selepas ini. Tentunya selepas salah seorang calon Perdana Menteri Pita Lim Jarunrat baru-baru ini berkata beliau sudah pun mendapat sokongan mencukupi untuk membentuk kerajaan campuran dan berpeluang untuk menjadi Perdana Menteri baharu di Thailand. Untuk mengulas dengan lebih lanjut, bersedia bersama saya ketika ini Dr. Chawat Misantan, Pengarah Institut Pengajian Asia Timur Universiti Thammasat di Bangkok. Terima kasih Dr. Chai sudi bersama kami di Awani Global. Sudah seminggu selepas PRU, bagaimana pertama sekali sentimen di Bangkok ketika ini, Doktor? Okay, selamat dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kerana sudi mengundang saya untuk penemu bual hari ini. Okey, sentimen di Bangkok sekarang ni hanya bercakap kita tunggu banyak perkara. Tunggu pertama ialah tunggu keputusan pengesahan wakil rakyat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya Thailand. Tunggu yang kedua ialah tunggu speaker selepas Suruhanjaya Pilihan Raya sudah mengesahkan. Mereka akan membuka parlimen dan pilih speaker. Kemudian dapat speaker, barulah kita menamakan siapa ialah kandidat Perdana Menteri punya. Dan sekarang ini ialah Pita sekarang ialah Pita Lim Jarunrat sebagai kandidat untuk masa sekarang. Ini yang kita tunggu, dan bila sudah namakan Pita sebagai kandidat Perdana Menteri, yang sangat penting ialah Pita itu mesti mendapat sokongan daripada ahli parlimen lebih daripada 376 suara dalam parlimen untuk mendapatkan jawatan Perdana Menteri mereka. Sekarang tunggu sahaja, dan juga ketika kita tunggu itu adalah yang kita boleh katakan main politik di antara Dewan Rakyat dan juga Senator. Sama juga seperti PRU di Malaysia baru-baru ini, rakyat tertunggu-tunggu siapa Perdana Menteri, siapa yang membentuk kerajaan baru, dan diharapkan kerajaan baru di Thailand ini dapat terbentuk dalam masa yang terdekat. Tetapi sebelum itu kita nak bincang tentang PRU ini yang bagi penganalisis ramai juga yang terkejut melihat kepada sokongan yang meluas terhadap parti pembangkang, antaranya parti Move Forward. Apa signifikannya melihat kepada sokongan meluas rakyat terhadap parti-parti pembangkang? Okey, satu ialah 8 tahun sebelum ini yang di bawah pimpinan bekas kerajaan itu tak ada perbezaan yang jelas dilihat. Maksudnya selepas mereka merempas kuasa dan membentuk kerajaan dan menang dan juga mendapat membentuk kerajaan, selepas itu sampai hari ini belum lagi jelas apa perbezaan dengan masa sebelum itu. Itu punca yang pertama. Yang kedua ialah rakyat Thai sekarang, terutamanya generasi yang baru, orang muda, mahu menampak perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan dari segi ekonomi, perubahan dari segi keamanan. Sebab kaedah-kaedah selama ini yang dijalankan masih lagi menggunakan style yang lama. Kerana pemimpin-pemimpin itu masih dalam generasi yang lama. Tetapi mereka mahu orang-orang muda menjadi salah satu pemimpin, dan juga diharapkan orang muda ini akan menukar sistem-sistem dalam kerajaan itu lebih moden daripada zaman dahulu. Ya, bercakap tentang kemahuan orang ramai terhadap anak-anak muda untuk memimpin negara, membawa sistem baharu. Antaranya mereka melihat kepada Pita Lim Jarunrat yang yakin dapat dilantik sebagai Perdana Menteri. Beliau umum semalam dalam sidang media, beliau juga berkata dapat membentuk kerajaan campuran selepas mendapat sokongan, tak silap saya, 316 ahli parlimen setakat ini. Melihat kepada apa yang diumumkan ini, apa senario yang boleh kita jangkakan selepas ini? Okey, untuk senario pertama ialah Pita Lim Jarunrat dapat disokong untuk menjadi Perdana Menteri daripada senator
dan suara senator itu ialah 60 lebih lagi. Kalau 60 lebih daripada 250 senator sokong Pitha, maksudnya Pitha boleh terus kepada jawatan Perdana Menteri. Tetapi walaupun nama Pitha dinamakan dalam parlimen, tetapi tidak dapat sokongan sampai 376. Dia akan namakan lagi orang lain dalam parti Move Forward. Hmm. Atau akhirnya kalau dalam parti Move Forward tak ada kandidat, boleh menamakan parti yang kedua, iaitu Pheu Thai untuk menjadi Perdana Menteri. Itu senario yang boleh katakan akan berlaku pada masa yang tak boleh katakanlah dekat ini atau lama ini, tetapi dalam masa 60 tahun yang akan sampai ini. Ya, menarik apabila kita bercakap tentang kemungkinan ada calon Perdana Menteri daripada parti Pheu Thai juga, kerana itu yang menjadi perbincangan rundingan sebelum ini. Dalam beberapa hari lepas, kita lihat rundingan antara parti Move Forward dan Pheu Thai yang tentunya ada mengemukakan calon sendiri. Tapi kalau kita nak lihat kerjasama antara kedua-dua parti utama pihak pembangkang yang mendapat undian yang agak besar, iaitu Move Forward dan Pheu Thai, kerjasama ketika ini, dan adakah kerjasama ini dapat bertahan? Kerjasama ini boleh teruskan dan juga Ketua Parti Pheu Thai sekarang ini sudah mengesahkan berbanyak kali dengan sidang media bahawa mereka masih lagi sokong Pheu Thai untuk membentukkan kerajaan. Dan kita tak boleh tinggalkan salah satu perkara ialah cara namakan Perdana Menteri ini bukan undang-undang. Itu hanya persetujuan sahaja. Maksudnya, kalau akhirnya wakil daripada Move Forward Party tidak disokong oleh ahli parlimen lebih daripada 376. Cara yang kedua, senario yang kedua, ada kemungkinan juga yang Pheu Thai namakan kandidat mereka sebagai Perdana Menteri. Maksudnya sekarang ini ialah peluang Move Forward Party untuk membentukkan kerajaan. Tetapi kalau tak boleh membentukkan kerajaan, itu baru masuk senario kedua ialah Pheu Thai namakan. Kalau Pheu Thai tak namakan calon Perdana Menteri, itu susah juga kerana pihak-pihak kandidat pembangkang itu ada peluang mencari suara untuk menamakan lagi. Itu yang sangat menarik. Itu antara Move Forward dan Pheu Thai, tapi banyak yang tidak diketahui tentang parti-parti komponen lain yang sudah pun menyatakan sokongan terhadap PITA dalam gabungan 7 parti selain daripada Move Forward ataupun 8 parti secara keseluruhan yang diumumkan PITA ini. Parti-parti lain sejauh mana pengaruh mereka dapat membentuk kerajaan baharu? Okey. Untuk parti-parti lain boleh katakan bahawa susah untuk membentukkan kerajaan kerana kalau mereka semua boleh membentukkan kerajaan mereka boleh dikatakan kerajaan minoriti dan akan susah apabila menjalankan atau meneruskan polisi-polisi atau membentangkan bajet pada masa akan datang. Maksudnya walaupun mereka dapat sokong dan juga namakan kandidat Perdana Menteri dan disokong oleh senator. Tetapi bila sampai masa bekerja, kerja mereka akan susah kerana mereka itu ialah minoriti, kerajaan minoriti bukan majoriti. Ya, saya nak berbalik kepada parti Move Forward ini yang bagi kebanyakan penganalisis mereka sendiri tidak menjangkakan Move Forward dapat meraih begitu banyak sokongan pada PRU ini. Apa sebenarnya faktor-faktor di sebalik kemenangan dan kejayaan parti Move Forward? Adakah ini bagi doktor sendiri, adakah ini satu perkara yang dah dijangkakan atau juga satu perkara yang mengejutkan juga? Okey, semua mengejutkan dan juga ramai penganalisis politik Thailand terkejut dengan hasil pilihan raya kali ini kerana mereka dijangka hanya 80 atau 10 kerusi sahaja yang Move Forward akan dapat. Tetapi yang mereka dapat itu 152. Itu sangat mengejutkan masyarakat Thai, terutamanya dari pihak kerajaan lama dan juga pihak Pheu Thai Party.
Mereka sendiri pun kejut terhadap hasil pilihan raya kali ini. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan ataupun bagaimana untuk kita fahami pola pengundian ini apabila dapat sokongan luar biasa terhadap parti-parti baharu seperti parti Move Forward ini? Adakah ini menunjukkan atau menandakan rakyat masyarakat Thailand ingin bergerak ke arah yang lebih progresif, lebih muda? Okey. Tapi satu ya yang untuk rakyat ni sekarang yang saya katakan tadi, rakyat Thailand sekarang sudah bosan sistem dan juga sudah bosan kerajaan yang lama. Dan juga salah satu perkara yang merupakan strange ya yang Move Forward Party punya ialah polisi dia jelas dan tidak bertukar-tukar. Maksudnya apa yang mereka itu katakan, ini polisi dia. Sampai hari ini mereka juga masih kekal lagi tak tukar mengikut pengaruh, walaupun sekarang mereka sangat-sangat mahu ya sokongan daripada parti lain yang di dalam kerajaan yang lama. Tetapi dia itu tak minta satu pun suara daripada kerajaan yang lama. Ini yang menjelaskan. Dan juga parti-parti lain sebelum ini termasuk juga Pheu Thai. Pheu Thai sendiri sampai last minute baru jelaskan tidak akan bekerjasama dengan kerajaan yang lama. Tapi sebelum ini Pat Hong Tan ya tidak pernah sekali mengatakan bahawa mereka tidak akan beri bekerjasama dengan bekas kerajaan. Sampai last minute baru bercakap, ya baru bercakap. Dan juga ini sudah tak sempat, ya sebab kerana rakyat-rakyat Thai itu dah sokong dan orang yang tak pasti lagi siapa ya dia nak mengundi siapa. Semua di kalangan mereka itu pindah suara dia untuk sokong Move Forward Party punya. Ini ialah punca yang sangat penting. Dan satu lagi di hujung sebelum pilihan raya, ya bekas Perdana Menteri Thaksin Shinawatra kata dia nak pulang ke tanah air, nak balik ke Thailand. Ini juga sangat kesan kepada orang yang pilih kerana kalau dia nak balik maksudnya kerajaan kalau Thai punya menjadi kerajaan, dia akan berbincang dengan kerajaan yang lama untuk bawa Thaksin balik ke Thailand. Ini juga yang sangat mengesankan, ya, mengesankan mempengaruhi suara-suara yang belum pasti siapa mereka akan pilih. Sebentar tadi doktor ada menyebut tentang dasar-dasar atau polisi yang jelas yang dikemukakan oleh parti Move Forward, antaranya menyentuh tentang undang-undang Les Majestés yang tentunya menjadi salah satu saya kira asas kepada kempen mereka. Dan apabila kita bercakap tentang pergerakan ataupun pemikiran masyarakat yang lebih progresif dan liberal dan sebagainya, kita juga ingin bercakap tentang memorandum apa yang diumumkan oleh PITA, juga satu memorandum persefahaman atau MOU yang bakal diumumkan pada 22 Mei pada minggu depan. Kalau kita nak bercakap tentang MOU ini, adakah kita boleh menjangkakan isu-isu yang telah dikemukakan sebelum ini, iaitu undang-undang Les Majestés ini akan disentuh dan diangkat dalam MOU ini, dan adakah 7 parti komponen lain yang sudah pun menyatakan kerjasama kepada PITA, adakah mereka akan bersetuju dengan isu-isu ini? Okey, selepas mereka merangkakan akan menjadi MOU, dan juga saya boleh katakan salah satu contoh MOU ini ialah daripada negara Malaysia ya sebelum pilihan raya. Dan memorandum ini mengikut berita ya di Thailand dan juga ahli-ahli dari parti-parti tersebut ya, mereka tidak akan masukkan Les Majestés Law ini dalam MOU kerana ada beberapa parti ya yang tak setuju. Walaupun mereka setuju dalam polisi-polisi atau dasar pembangunan, dasar ekonomi, dasar kurangkan jumlah askar dan juga dasar lain-lain terhadap pendidikan. Tetapi dasar Les Majestés Law ini di kalangan 8 parti itu ada orang yang tak
setuju. Maksudnya kalau semua tak setuju, tidak boleh memasukkan dalam MOU tersebut. Walau bagaimanapun, Les Magister Law ini akan dijalankan sendiri ya oleh parti Move Forward. Ya, akan dijalankan sendiri oleh parti Move Forward ketika dasar-dasar yang disetujui oleh semua ya 8 parti itu akan dimasukkan dalam MOU. Tentunya jauh lagi perjalanan untuk PITA dan parti Move Forward, tapi ini mungkin salah satu cabaran yang beliau bakal hadapi bagaimana untuk menangani isu undang-undang Les Majestés ini. Tetapi secara keseluruhannya, apa antara cabaran yang bakal dihadapi PITA dan juga parti Move Forward bergerak ke hadapan selepas ini? Okey, semua perkara ialah masalah masa hadapan mereka kerana dia dipilih oleh rakyat dengan penuh harapan. Ini walaupun sebagai positif ya, tetapi PITA sendiri dan juga kerajaan sendiri tidak boleh nafikan bahawa semua ni ialah masalah juga sebab dengan harapan yang tinggi. Perbezaan dengan zaman dahulu mesti jelas dilihatkan dalam masa yang terdekat. Masalah ekonomi, tentera, masalah politik juga dan juga apa yang dilakukan dan yang dia semasa menjalankan kempen semua kena jelas dilihatkan. Bagi saya, positifnya dia menang dan juga dapat sokongan. Tetapi pada masa yang sama dengan sokongan itu akan menjadi pengaruh dan juga akan menjadi perkara yang sangat serius mereka. Bagaimana mereka akan menjalankan dasar-dasar untuk menjawab ya, membalaskan suara yang dapat sokong. Bagi saya, yang pertama ialah masalah ekonomi yang sudah lama ya tak beberapa berjalan. Ada juga pihak yang menyatakan kebimbangan mengenai undang-undang selain daripada undang-undang Les Majestés, tetapi institusi dan sistem politik secara keseluruhannya ada juga yang masih lagi memihak kepada pihak pro tentera. Jadi bagaimana agaknya kerajaan baru ini akan navigate, bergerak dalam sistem politik yang lama itu. Dalam masa yang sama cuba menggerakkan reformasi mereka tetapi masih lagi bekerja dalam kerangka yang lama. Okey, kita tak boleh nafikan ya bahawa dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan dan juga yang dikemukakan oleh PITA ini sangat sensitif ya, ialah perkara yang sensitif kepada masyarakat Thai, terutamanya dalam kumpulan pemimpin atau kumpulan elit dalam masyarakat Thai. Satu, Les Majestés Law. Dua, tentera. Selama ini, kalau tahu ya keadaan politik di Thailand. Di Thailand ini, dia sebagai state, under state. Maksudnya, negeri di bawah negeri. Di atas negeri, state yang pertama ialah negeri Thai. State yang kedua ialah state yang askar punya. Apabila negeri atau state yang rakyat punya lemah, state di bawah itu ialah state yang tentera punya akan terbalik kepada atas. Maksudnya mereka akan merempas kuasa. Ini ialah secara langsung ya selama ini berlaku dalam sejarah Thai. Tetapi perkara yang PITA bentangkan ini ialah perkara yang sangat menarik. Mereka akan kuatkan state yang rakyat punya dan kurangkan kuasa state di bawah sehingga state di bawah ini tidak boleh ya terbalik ke atas untuk mengawal state yang rakyat punya. Ini sangat sensitif. Yang inilah sebagai perkara bagi saya ya yang sangat menyusahkan PITA kerana selama ini selepas menukar sistem pentadbiran ya daripada absolut monarki kepada demokrasi, mereka menghadapi masalah ini dan 90 tahun lebih atau 80 tahun lebih ini tak boleh buat. Dan juga sampai sekarang memang tak boleh buat dalam masa yang terdekat kerana masih lagi ada pemimpin dan juga elit dalam masyarakat itu masih terikat dan ada
ada faedah lah dalam sistem-sistem yang lama itu. Ya, kepentingan masing-masing. Seperti yang doktor katakan, ini tentunya mengambil masa yang lama, tetapi untuk mereka menggerakkan perubahan dan reformasi itu, apa antara stakeholder, pemegang taruh ataupun state apparatus, institusi yang perlu mereka sasarkan ataupun target untuk mereka lakukan reformasi ini? Okey, untuk state-state dan institusi itu saya rasa sampai masa juga mereka sendiri kena sedar bahawa masyarakat sudah bertukar, perspektif rakyat-rakyat terhadap mereka sudah tukar. Kalau mereka sendiri itu tak sedar bahawa semua dah tukar dan juga masih mempunyai perspektif macam lama lagi. Masalahnya bukan PITA punya, kerana sekarang ini PITA dapat sokongan untuk menukarkan sistem-sistem yang lama. Tetapi kalau institusi itu tidak berubah, masalahnya tu bukan pihak yang menghadapi, tetapi akan terbalik kepada institusi-institusi itu tersendiri. Maksudnya dengan sokongan rakyat, kalau kita sudah menjalankan dasar, tetapi terikat atau disekat oleh institusi tersebut, orang yang akan dapat kesan atau dapat kesan betul-betul bukan pihak. Sebab pihak sudah jalan, tapi mereka sendiri. Yang saya kata, institusi-institusi sendiri itu pun saya rasa mereka itu sudah terasalah kena bertukar kerana pilihan raya kali ini pun jelas dilihat sokongan daripada rakyat dan juga mereka sudah memberitahu bahawa mereka mahu perbezaan dan juga tak mahu lagi cara dan orang yang lama-lama macam dulu. Ya, sama juga di Malaysia, rakyat semakin peka memerhati dan menilai setiap pergerakan itu. Tentunya kalau kita cakap tentang reformasi besar-besaran ini yang dibincangkan rakyat dan masyarakat tentunya dalam fasa pasca pilihan raya ini. Kalau kita nak melihat secara keseluruhannya, keputusan pilihan raya ini bagi doktor dan bagi kebanyakan orang, ini adalah keputusan yang sangat mengejutkan. Bagaimana keputusan ini mengubah dan mempengaruhi landscape politik dan juga sentimen rakyat Thai sendiri? Okey, bagi saya ini bagi pihak kerajaan yang lama dengan Pheu Thai punya kerajaan yang lama menuju atau berlawan dengan Pheu Thai. Dalam pemikiran dia, dia sedang berlawan dengan Pheu Thai punya atau musuh kerajaan ialah Pheu Thai punya. Dan Pheu Thai juga ialah kerajaan yang lama punya. Tetapi sebenarnya ketika mereka itu berlawan atau ketika mereka itu berjalan polisi atau melawan di antara dua pihak, ada satu pihak lagi itu move forward. Ya, yang mereka berdua itu tidak terfikir mereka ini akan menang dan juga macam A dengan B berlawan, tetapi yang masuk masuk destinasi itu yang C punya. Dan juga satu yang mereka semua tak sedar ialah orang yang sokong parti Move Forward punya ialah sebahagian daripada Pheu Thai punya. Kerana ini dari pihak demokrasi. Dan juga yang jelas satu lagi, walaupun rakyat yang pilih bahagian sebelah kerajaan yang lama untuk Dewan Rakyat untuk wakil rakyat kawasan, tetapi parti list mereka itu seluruh negara semua walaupun pilih Dewan Rakyat, walaupun pilih wakil rakyat parti yang General Payut punya, tetapi parti list punya mereka itu undi yang parti Move Forward punya. Ini jelaskan bahawa suasana politik Thai dan juga keadaan di Thailand sudah berbeza dan juga pemimpin-pemimpin mestilah tukar apa pemikiran mereka terhadap rakyat kerana rakyat sekarang sudah berbeza dengan rakyat yang lama dan style politik sekarang sudahlah berbeza dengan style politik yang lama dan juga bukan sahaja sekarang Thaksin sudah tidak menjadi isu dalam politik. Ini sudah jelaskan kerana Thaksin atau tak ada Thaksin itu bukan perkara yang penting untuk rakyat dalam
mengundi parti-parti yang mereka suka. Ya. Akhir sekali, Doktor, kalau kita nak melihat kepada apa yang berlaku pada PRU sebelum ini dan pelbagai insiden ataupun pelbagai peristiwa politik yang kita saksikan dalam 10 tahun lepas dalam politik Thai ini, segala kemungkinan yang boleh kita jangkakan, segala senario yang boleh kita jangkakan berlaku. Tentunya dalam beberapa hari akan datang ini banyak perkara yang masih lagi unpredictable. Apa antara ancaman yang boleh doktor kalau kita nak fikir tentang worst case scenario dalam beberapa hari akan datang ini, ada sebarang ancaman yang perlu kita watch out for? Okey, worst case scenario tu yang paling teruk sekali ialah kerajaan minoriti, maksudnya bukan 8 parti ini ya boleh membentuk kerajaan. Tetapi kalau bagi saya ya, ada kemungkinan tak? Ada, kerana sistem dan juga keadaan ya, politik Thai itu pernah berlaku keadaan macam itu sebelum ini. Pilihan raya sebelum ini pun orang yang parti yang dapat sokongan kedua ya, kerusi yang kedua dapat membentuk kerajaan. Itu boleh berlaku, tetapi apabila berlaku memang ya ada banyak ya dan ramai rakyat yang tak setuju dan juga ada kemungkinan ya yang mereka akan keluar ke jalan. Ini ialah keadaan yang dalam worst case ya, terutamanya pihak-pihak yang minoriti dalam Dewan Rakyat punya boleh berlaku. Ya, tentunya ada risiko kemungkinannya, tetapi kita harapkan yang terbaik, kelancaran proses pembentukan kerajaan baharu dan pilihan rakyat itu dapat diangkat dan dihormati dalam beberapa hari akan datang ini. Terima kasih Dr. Chai. Banyak lagi sebenarnya yang kita boleh kupaskan, tapi itu sahaja masa kita ada. Terima kasih. Itu tadi Dr. Chawat Misatan, Pengarah Institut Pengajian Asia Timur Universiti Thammasat Bangkok, sudi bersama kami untuk ceritakan tentang pilihan raya Thailand dan apa senario yang boleh kita jangkakan selepas ini. Itu sahaja untuk Awani Global Jam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.